Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil memberikan komen dan ulasan berkenaan dengan, saya fikir ada kaitan dengan aman Palestin. Beliau berkata pengurusan kutipan derma perlu ada ketulusan. Saya sangat setuju, perlu ada ketulusan di dalam kutip derma. Sekarang ini memang rosak sudah. Apa yang dibuat oleh aman Palestin memang merosak banyak tanggapan tentang derma. Pasti ramai orang yang kecewa, terutama mereka yang pernah menderma kepada aman Palestin, yang berharap supaya wang mereka itu benar-benar dapat digunakan pakai, benar-benar dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang sedang sengsara di Palestin, alih-alih disalahguna, didakwa di mahkamah dan dibeli macam-macam lah, emas lah, kereta lah, lot bangunan lah, lot rumah lah, macam-macam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa perlunya ada ketulusan dalam pengurusan sebarang dana kutipan derma di negara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang juga adalah Menteri Kewangan, berkata, setiap kutipan derma oleh mana-mana organisasi perlu mengikut peraturan bagi memastikan ia dapat disalurkan kepada golongan sasar yang memerlukan. Beliau berkata, kerajaan Madani sendiri sentiasa mengutamakan kepentingan dalam soal pengurusan kewangan dengan penekanan kepada tata kelola yang betul bagi mengelakkan ia disalahguna oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sebab itu katanya kita cadangkan semua derma-derma ini ikut saluran dan kita minta supaya diteliti jumlahnya dan apa yang dibeli dan berapa banyak yang telah diserahkan. Perlu ada ketulusan katanya, betul ini. Beliau berkata demikian kepada Bernama dan RTM selepas menghadiri sesi dialog sempena Majlis Perasmian penutupan pemukiman Setiausaha Akbar dan Ketua Komunikasi Korporat di Kuala Lumpur hari ini. Jadi beliau berkata itu sebabnya dalam soal pengurusan tata kelola kena teliti, kerana kita kutip derma, contohnya buat sekolah ma'ad tahfiz, kena ada peraturan. Kalau tidak, dia kutip itu kemudian baiki rumah. Sebab itu kita kena ikut peraturan, katanya lagi. Turut hadir dalam program selama 2 hari yang bermula semalam itu ialah Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan oleh peserta yang terdiri daripada Setiausaha Akbar kepada menteri-menteri dan warga komunikasi korporat melalui pelbagai topik dan isu semasa. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekarang yang susah, yang pening kepala ialah kerajaan sendirilah terpaksa buat damage control. Lepas ini apa saja kutipan derma bukan lagi mudah, susah sudah. Dan ini bagus juga sebenarnya, perlu diketatkan lebih ketat lagi supaya tidak ada salah guna kuasa, tidak ada salah guna kewangan. Duit yang diminta itu untuk tujuan itu perlu dibuat untuk tujuan itu, bukan dilabur, dibeli emas, dibuat untuk membaiki rumah kah, membeli lot kedai kah, bukan. Kerana itu bukan tujuan. Saya yakin semua orang yang menderma itu niatnya satu saja. Yang mereka tahu ialah yang mereka beri itu dihantar kepada yang berkenaan, diguna dengan niat apabila mereka beri itu.
bukannya ditukar-tukar niat, bukan ditukar-tukar cara. Sudah pun memang badan bukan untuk gaut keuntungan. Jadi sudah nama bukan gaut keuntungan, kenapa mau ada keuntungan lagi? Lagi pula emas yang dibeli itu di bawah daripada harga sebenar. Kenapa? Apa tujuan dia? Ini yang lebih membeningkan kepala. Apapun kita tunggu keputusan mahkamah nanti. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita di Malaysia harus menjunjung tinggi, menghormati, serta jangan sampai kita pula disebut sebagai penderhaka pada raja-raja Melayu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebapati mohon diampun. Sultan Sarafuddin akhirnya mengeluarkan titah untuk semua rakyat Malaysia, terutamanya ahli-ahli politik yang ada kepentingan, yang cuba polemikkan, cuba jadikan isu yang baru-baru ini menjadi hot di seluruh Malaysia untuk dijadikan politik, dipolitikkan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau parti. Baginda bertitah supaya hormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan jangan polemikkan lagi. Makna kata, selepas ini apapun komen yang tidak setuju atau cuba untuk politikkan hal ini berkemungkinan boleh dilihat sebagai satu cubaan untuk derhaka kepada titah sultan-sultan, raja-raja Melayu. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah bertitah agar semua pihak dapat menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dalam isu Nik Elin Zurina melawan Kerajaan Kelantan, serta menghormati kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara Malaysia. Baginda turut menzahirkan rasa khawatir baginda apabila ada pihak yang cuba untuk memberikan ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Baginda juga turut mengambil maklum tentang pihak yang menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan itu sebagai Black Friday kepada Undang-Undang Jenayah Syariah Islam di negara ini. Saya pun tidak faham kenapa mereka sebut ini Black Friday. Ini tak ada apa-apa sebenarnya. Ini hanyalah satu pencerahan kepada pertembungan kuasa DUN dan Parlimen, di mana sudah ada undang-undang yang digubal, kemudian DUN cuba untuk buat lagi, jadi memang ada pertentangan. Jadi akhirnya Mahkamah Persekutuan menyatakan bahwa tidak perlu lagi. Terdapat, baginda bertitah, terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kes kepada keputusan kes tersebut. Namun demikian, baginda bertitah, terdapat juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga itu menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Titah baginda, jadi baginda menyeru supaya semua pihak, terutama umat Islam, agar dapat bertenang dan tidak menimbulkan sebarang kekecohan, sementara menantikan cadangan dari jawatan kuasa khas, iaitu untuk mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggumbal undang-undang Islam. Baginda juga turut bertitah di kesempatan ini, beta ingin menasihatkan umat Islam di negara ini, terutama kepada para alim ulama, para ilmuwan Islam, agar sentiasa memelihara adab di dalam mencetuskan sesuatu pandangan bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan di kalangan umat Islam. Titah baginda ketika baginda mempengerusikan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sempena mesyuarat yang ke-71 pada hari tersebut. Sultan Sarafuddin turut bertitah, baginda berhasrat untuk turut sama terlibat dalam polemik yang tercetus pada ketika ini. Teguran yang dibuat oleh baginda itu juga tidak dimaksudkan kepada mana-mana pihak, namun semua ahli politik dititah untuk tidak mengambil kesempatan untuk mempolitikkan setiap isu yang melibatkan agama Islam sehingga ianya menjadi modal kepada persekintaan politik. Jadi titah baginda Sultan, baginda bertitah, isu agama adalah suatu yang boleh menjadi sensitif kepada umat Islam.
Oleh itu, elakkanlah dari tuduh-menuduh antara satu sama lain atas isu yang pada asasnya boleh kita selesaikan secara bersama, titah Baginda Sultan Syarafuddin. Dalam pada itu, Baginda bertitah telah menerima sembah maklum bahawa jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam sedang meneliti persoalan yang berbangkit ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab hati mohon diampun. Kita jumpa lagi, bye bye.